Sirih berlipat, sirih beradat. Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, pemula ayat. Kalimah bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua. Nama saya Muhammad Ali bin Muhammad Rizwan. Saya berumur 12 tahun dan kini bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Setiawan. Kod sekolah saya ialah ABA 1033. Pertama kali mendengarkan tentang pertandingan bicara buku ini, saya berasa amat teruja dan cukup bersemangat untuk menyertainya. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur kerana melalui pertandingan ini, saya dapat menimba pengalaman baharu. Di samping, dapat berkongsi cerita tentang buku yang pernah saya baca kepada insan-insan di luar sana. Tajuk buku yang ingin saya bicarakan pada hari ini ialah Terima Kasih Allah Saat Roh di Sepadan Barzah. Buku ini adalah berdasarkan kisah benar hasil nukilan Datin Nurni Osman, iaitu seorang pejuang COVID-19 tahap 5 dan mengandungi sebanyak 309 buku surat. Mendapat julukan bestseller 2022, buku ini adalah antara buku yang paling laris dijual pada tahun 2022. Buku ini diterbitkan oleh MyCEO Publishing dan telah pun diulang cetak sebanyak 8 kali sehingga Januari 2023. Tentu anda tidak sabar untuk mengetahui tentang isi kandungan buku ini, bukan? Mari kita mulakan. Bagi mereka yang tidak pernah melalui pengalaman menjadi pesakit COVID-19, terutamanya tahap 5 dan dikomakan, pasti tertanya-tanya bagaimanakah situasi yang dihadapi mereka yang pernah mengalaminya. Apakah perasaan mereka? Apakah yang mereka fikirkan? Apakah yang terjadi saat dalam keadaan koma dan sebagainya? Semua persoalan ini dijawab dan diceritakan dengan penuh teliti melalui baik-baik ayat yang dinukilkan oleh penulis. Gaya penceritaannya yang mengasyikkan dan penuh emosi serta grafik yang menarik menjadikan seolah-olah pembaca berada di tempat penulis ketika itu. Sepanjang 33 bab yang dicoretkan di dalam buku ini, penulis membawa kita ke saat dari awal bagaimana kisah ngeri ini bermula. Dan kemudian, di pertengahan bab, diceritakan liku-liku dan dugaan dalam mengarungi penyakitnya itu seorang diri setelah terpaksa ditidurkan sebanyak 2 kali. Dengan berbekalkan kesabaran yang tinggi serta bergantung hanya kepada Allah. Akhirnya, Datin Nurni berjaya mengarungi segalanya dan pulang ke pangkuan keluarga tercinta. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286 yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kita perlu mempunyai kesabaran yang tinggi dan yakin akan segala ketetapan Allah. Sesungguhnya, seseorang hamba yang bersabar dengan musibah akan diampunkan dosanya. Buku ini juga memberi kesedaran kepada kita supaya sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Penulis menceritakan bagaimana beliau berasa lemas mencari nafas dan bergelut menyedut oksigen seperti ikan bernafas di daratan. Ini sangat mengisahkan. Sungguh kadang kita menyalahi takdir dan bersedih saat keadaan tidak menyebelahi kita sehingga kita tidak bersyukur akan segala nikmat lain yang Allah kurniakan. Tanpa kita sedari, setiap hela nafas itu kelihatan enteng, tetapi sebenarnya memberikan impak yang sangat besar. Banyak lagi nikmat yang tidak terhitung yang sepatutnya kita syukuri. Betapa malunya kita di hadapan Allah kerana begitu lalai dan tidak mengendahkan nikmatnya. Apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah buku ini sangat memberi inspirasi dan motivasi kepada pembaca kerana setiap helaian memberikan keinsafan. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkatinya. Saya akhiri bicara ini dengan serangkap pantun. Pohon pegaga tumbuh melata, pegaga dipetik, dibuat makan. Tersalah kata, maaf dipinta. Akhir salam saya ucapkan. Sekian, terima kasih.